Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton My Story Malaysia. Kami membawakan cerita-cerita yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua setiap masa. Komen, like, share dan subscribe My Story Malaysia. Terima kasih. Fasiliti sokongan akaun 2 FSA2 yang ditawarkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada lebih 37,000 pencarum dengan mengenakan terma dan syarat tidak ubah seperti kriteria peminjam pinjaman peribadi bank yang biasa. Ketua UMNO Bahagian Bukit Bintang, Datuk Tengku Azman Tengku Zainul Abidin berkata, langkah itu dilihat tidak adil kepada individu yang bekerja sendiri dan tiada slip gaji kerana bank akan menolak permohonan pembiayaan kewangan itu. Kami rasa macam tak perlu kod letak syarat bank awak KWSP, nak bagi, bagilah, tak nak bagi tak apa. Kita kena hentikan FSA2, sebab pada saya terma dan syarat sama seperti permohonan itu biasa pinjaman peribadi di bank. Kalau mereka ini sudah bergaji, sudah tentu tiada masalah sebab ada slip gaji. Ia sudah jadi macam pinjaman peribadi yang dijamin kerajaan, tapi bila akhir tempoh pembayaran, baru tolak wang jaminan KWSP, katanya di Pejabat UMNO Bahagian Bukit Bintang, di sini, pada Ahad. Sebelum ini, kerajaan memperkenalkan kaedah yang membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman di agensi itu sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan kewangan. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kaedah itu boleh ditawarkan kepada mana-mana pencarum KWSP yang terdesak untuk mendapatkan pinjaman kewangan dengan cagaran daripada agensi terbabit. Isnin lalu, KWSP dalam satu kenyataan mengumumkan pencarumnya yang berusia 40 tahun ke atas layak membuat pinjaman bank bermula 7 April dengan syarat mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2. Sebanyak 2 bank menyediakan kemudahan pinjaman itu iaitu Bank Simpanan Nasional, BSN, dan MBSB Bank. Dalam pada itu, FSA2 dilihat tidak berlaku adil kepada individu tertentu yang kehilangan pekerjaan sebelum ini dan kemudiannya menceburi bidang perniagaan namun terjejas akibat kos sara hidup tinggi. Tujuan asal untuk pengeluaran KWSP ini adalah untuk membantu mereka yang terkesan dengan COVID-19 dulu. Ketika itu ramai hilang pekerjaan, pendapatan serta perniagaan berkurangan, katanya. Sehubungan itu, beliau menyarankan kerajaan agar mengkaji semula mekanisme FSA2 agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kumpulan sasar. Kerajaan cuba kaji kenapa mereka ini nak sangat keluarkan duit ini, KWSP. Saya setuju pengeluaran bersasar, tapi mesti mereka ini betul-betul terkesan. Cadangan Perdana Menteri itu baik, niat dia baik, tapi harus dikaji semula dan perlu ditambah baik dan diperluaskan penerima sasaran sepatutnya, katanya lagi. Sementara itu, peminjam fasiliti sokongan akaun 2 FSA2, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, yang gagal membayar balik pinjaman mengikut tempoh ditetapkan berdepan risiko disenarai hitam. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, nama peminjam juga akan disenaraikan dalam Pusat Sistem Maklumat Rujukan Kredit CCRIS dan CTOS. Katalah peminjam, 5 tahun dia bayar. 5 tahun seterusnya tidak bayar, namanya akan disenarai hitam. Bank bagaimanapun tidak boleh mengambil daripada KWSP peminjam disenarai hitam sehingga umurnya 50 tahun. Oleh sebab itu, ia bukan satu cagaran. Ia adalah FSA2. Kalau usia sudah 50 tahun dan ada baki pinjaman RM10,000 tidak dibayar, barulah KWSP akan memberikan kepada bank RM10,000 yang belum dibayar itu. Jadi, risiko pinjam dan gunakan FSA2 ini tetap ada. Risiko masuk CCRIS, CTOS tetap ada kalau tidak bayar pinjaman, katanya selepas lawatan ke Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta di sini pada Jumaat lepas. Ahmad berkata, pencarum KWSP tetap mendapat dividen lebih tinggi berbanding faedah pinjaman FSA2 yang ditetapkan pada kadar 4.5%. Kerana itu mereka yang meminjam ini atas 2 sebab sahaja. Benar-benar kesulitan dan ada keupayaan untuk membayar semula pinjaman, katanya. Sebelum ini, KWSP mengumumkan kemudahan FSA2 bermula 7 April bagi ahli yang mempunyai baki minimum RM3,000 dalam akaun 2 masing-masing.
FSA 2 akan dijalankan dalam 2 fasa dan ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon melalui bank yang mengambil bahagian, iaitu MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN). Setakat Rabu lepas, seramai 59,230 orang memohon FSA 2 sejak ia mula dibuka pada 7 April dengan hanya 27,705 sahaja daripada jumlah itu yang layak. Bertemu lagi di video seterusnya dalam cerita-cerita menarik. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe atau langgan YouTube My Story Malaysia. Terima kasih.